Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya nak bercerita tentang bagaimana nak menguasai kereta Mazda Cup ni. Jadi saya akan memilih sebelah kiri ni dekat series ni. Namakan series Kita ada banyak series. Kita ada kesemua 4 series dicampak dalam satu drop down ni. Jadi kita sebenarnya berada dalam road series dalam road series. Jadi road series ni dekat sini dia punya senarai dia dah banyak betul. Jadi saya nak mengajar bagaimana kita nak masuk online practice Jadi sebenarnya dekat ni, Fanatec Global Mazda MX-5. Klik dulu situ. Jadi dia akan refresh. Jadi kita ada practice session, jadi ada required update. Saya kena update dahulu. Dan sebentar lagi bila dia tengah loading, saya akan masuk ke dalam dunia VR. Saya menggunakan set VR. Jadi kat atas ni ada race dah terlepas tadi. Jadi pukul 9 nanti, sekarang pukul 8.30. 9 pada pukul 13 GMT ada race, pada pukul 10 pun ada race, pukul 11 pun ada race. Race ni yang akan menentukan anda punya nilai racing dan juga driver rating ni atas ni. Yang warna biru yang saya highlight ni. Jadi saya tak nak terus race, saya nak kita pergi kat practice session, kita pergi dekat mana yang ramai orang. 48 minit, yang ni maksudnya 48 minit lagi tempoh. Yang ni sebenarnya di benua Australia, di Sydney sana. Jadi kita tunggu update ni habis. Jadi ini video tutorial untuk yang pertama kali mendaftar iRacing. Jadi nak membiasakan diri dahulu dengan kenderaan General Lumba Mazda MX-5 Cup ni. Yang ni semua orang akan guna kereta ni. Yang ni anda boleh hias kereta anda boleh tukar livery dia di tradingpaints.com. Macam saya guna warna biru dah cukup dah. Okay, jadi bila dah dapat test car on track ni, maknanya solo practice saya tak nak. Saya nak practice bersama rakan orang, dengan ramai orang. Jadi saya klik dekat bilik nombor 881 ni. Okay, tekan 2 kali. Dia make sure saya dah run saya punya Oculus Home. Saya gunakan virtual reality Okay, saya dah run Oculus Home. Jadi saya akan login ke dalam join session. Yang ni practice session. Saya ada masa dalam 45 minit untuk practice. Ya, saya sebelum ni, lepas tu saya nak ubah sedikit saya punya layout untuk test audio. Okay. Sekarang dalam fasa loading Okay. Saya nak masuk ke dalam second click practice. Tunggu sekejap, everything tag dia kata. Lambat sikit. Okay, saya boleh click practice. Start dulu.
paparan steering. Speed saya. Okey, jadi saya akan bercerita bagaimana nak menguasai Mazda MX-5 ni supaya anda dapat fast traction. Jadi Mazda MX-5 ni dia ada 6 kelajuan. Anda boleh guna pedal shift. Jadi saya dah mapkan button black box saya boleh depan ke belakang. Jadi saya nak rendahkan seat, saya boleh pilih ni driver height. Saya rendahkan. Okey. Dan ni litar yang saya pilih ni adalah Okayama, litar yang dilumbakan pada minggu ini di dalam Fanatec Global. Fanatec Global tu adalah nama series perlumbaan dan ianya hanya orang yang baru login, orang yang baru menyertai iRacing hanya boleh lumba dalam litar ni, tak boleh lumba dalam litar lain, liga lain. Ini untuk rookies sahaja. Jadi bagaimana nak dapat lesen ni dan melepasi lesen rookie ni? Ialah untuk berlumba dengan zero incident, bukan untuk menang. Zero incident. Nampak tak garis putih ni? Maksudnya anda kena dalam garis putih ni, kena tengok belakang. Anda boleh map button box black box. Jadi dekat relative ni ataupun F3 anda boleh nampak jarak kriteria belakang. Macam belakang ni kriteria nombor 7, satu saat di belakang saya. Okey. Kita boleh tengok session kita ada tinggal berapa minit. Macam sekarang ni remaining 42 minit dan saya akan memandu. Lap pertama always biasakan dengan panaskan tayar. Jadi kereta ni upshift tak perlu tekan clutch. Anda boleh terus upshift terus. Jadi katakan steering terlalu ringan anda pergi klik kat black box ni. Nampak tak FB strength kat bawah tu 6.3 tu anda boleh beratkan ke satu angka. Mungkin 9 sampai anda rasa selesa, tak terlalu berat, tak terlalu ringan. Kalau teknik nak bawa Mazda ni, nampak marker nampak brake marker tu, brake dahulu. Sambil brake, sambil itulah anda drop gear. Dia bukannya drop gear sebelum brake konsep berlumba dalam racing ni lain sikit, dia agak realistik Dia mengikut cara bagaimana kereta di dunia sebenar dimodelkan. Maknanya anda kena brake dahulu baru dibenarkan drop gear. Dan selepas tayar dipanaskan barulah anda dapat grip. Nak drop gear pun tak perlu helm tu, just drop je, asalkan anda brake dahulu. Agak mudah untuk memandu Mazda MX-5 sekarang. Jadi apa yang anda kena biasakan ialah mencari gear yang sesuai untuk setiap selekor dan sesuaikan juga dengan sliding kereta ni, tahap sliding dia. Kereta ni ada ABS tapi tiada traction control dan tiada aero. Ya, anda kena biasakan mengawal jentera ni sebelum move kepada jentera lain. Dia brake dahulu. Nampak lap kedua, nampak tak? Dia dah mula grip. Saya akan cuba berlumba dengan agak rapat dengan pelumba di hadapan. Kereta nombor 7. Nampak tak? Saya nampak dengan jelas lampu brake beliau. Dan saya sekarang dalam posisi untuk memotong sebab saya mempunyai draft. Anda tidak boleh menghalang kereta belakang dengan melakukan gerakan ke kiri dan kanan. Hanya boleh gerak sekali sahaja. Nampak tak? Saya dapat menghampirkan diri dan akhirnya memotong. Ini dalam iRacing ni pelanggaran dengan sengaja tidak dibenarkan. Anda boleh kena report dan akaun anda boleh kena ban. Jadi nama-nama yang anda nampak ni nama yang sebenar, nama dalam kad kredit mereka, pelanggan-pelanggan iRacing. Jadi kena jaga nama baik anda dengan berkelakuan baik, berlumba dengan baik, berlumba dengan berhemah dalam dunia iRacing ni. Saya akan pandu lagi satu lap.
Jadi nak tahu previous lap dekat dashboard ni, dekat onboard meter ni ada previous lap saya 2 minit 10 saat 0.84. Okay, sekarang 1 minit 49.10. Tak perlu nak buka black box untuk melihat berapakah previous time saya. Jadi nampak lagi suhu enjin dekat sekitar 80 darjah Celsius. Boleh nampak bateri 12.4 volt lagi. Fuel dalam 40%. Dan suhu gearbox differential dia panggil sekitar 111 darjah Celsius, 112 darjah Celsius. Dan kita sekarang berada di lap kedua. Semua tu info ada dekat meter dalam ni. Anda boleh nampak dengan jelas kalau menggunakan VR. Saya rasakan suhu di Okayama ni sangat panas. Sebab kereta agak licin ataupun mudah untuk sliding. So, kita break dahulu. Jadi kalau terbabas anda ada dikenakan penalti insiden sebanyak 2 poin. Naik ni off track macam ni. Nampak tak? Off track 1x maksudnya 1 poin telah diberikan kepada anda dan akan menurunkan lesen anda. Jika anda asyik off track sahaja. Saya off track satu lagi depan ni. Suatu perlombaan official latihan tak apa. Suatu perlombaan official, contohnya anda off track lagi. Nampak? Alamak, dia tak tulis pula. Nampak? So anda dah mengutip 2 incident point dan secara maksimumnya incident points di race official ialah 17. Kalau saya langgar orang lain di hadapan, saya kena 4. Kalau saya hilang kawalan, terpusing, saya dikenakan 2. Kalau saya langgar tembok ataupun armco ni, saya dikenakan 2. Jadi kalau terkumpul incident point tu sebanyak 17, lesen saya tak naik dan diturunkan. Jadi kena jaga juga jangan kumpul incident point. Dan satu lagi perlombaan dalam racing sangat realistik daripada segi penggunaan tayar. Jadi anda kena jaga tayar anda, tak boleh lejan saja. Anda kena manage tayar. Bagaimana nak tidak engage ABS, sistem ABS jangan engage dia supaya tayar tak overheat ataupun mengalami kehausan yang cepat. Dan kurangkan understeer, steering movement pun anda kena pandai jaga. Pak, benda ni perlukan seat time untuk mahir. Dan kedudukan memandu juga kena betul. Tak bolehlah terlalu jauh ke belakang. Dia kena sama macam dunia sebenar. Nak toleh, nak tengok pesawat kena toleh kanan. Macam belah kiri kena toleh belah kiri. Tak boleh macam nampak dalam mata anda tu nampak side mirror kiri dan kanan. Salah tu FOV. Field of view dipanggil. Bila kita berlumba dengan FOV yang betul, mudah sebenarnya kita nak mengagak jumlah braking. Sekarang ni saya brake dekat marker 60. Jadi kena tahu setiap selekoh tu nak brake kat marker berapa. Kalau dulu MS5 ni guna head shifter, seronok lah lagi. Sekarang ni dia dah upgrade menggunakan pedal shift, jadi dia lebih popular daripada sebelum ni. Disebabkan orang yang tidak pandai guna head shifter pun boleh jadi kompetitif dalam Liga Mazda Cup. Kalau sebelum ini ianya hanya favor kepada orang yang mampu mengendalikan sistem transmisi H pattern.
Okey, jika anda mengalami kemalangan dan nak kena masuk pit tak perlu nak tukar tayar. Satu lagi ya. Ni antik semua ni, antik. Jadi anda tak perlu nak tukar tayar, hanya perlu klik kat bawah ni fast repair sahaja. Dia teknik nak masuk pit pun ada cara dia, tak boleh main suka-suka je. Dekat Okayama dia kena masuk seperti dunia sebenar, kena masuk ikut jalan yang pertama ni. Dan untuk series rookie ni ada automatic pit stop engagement saya kena nampak automatic, dia akan limitkan kereta saya pada 60 km sejam. Jadi kat pit stop ada lane keluar, lane kiri, ni lane nak keluar, ni service lane. Jadi masuk lane kita dan kita boleh langgar kita depan ni. Jadi macam tu. Kita boleh exit kat sini. Jadi jangan langgar kereta lain, jangan terpusing-pusing dalam track. Jangan pergi re-entry. Jadi banyak benda yang anda kena belajar dalam iRacing ni. Sampai di sini saja. Assalamualaikum.